Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku hadirin umat Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Asy-Syaikh Az-Zahabi dan juga panel penterjemah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurnia yang Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah yang masih memilih kita tuan-tuan untuk sekali lagi hadir ke rumahnya, menyaksikan bahawa masih wujud iman, masih ada takwa, masih ada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik dan pentadbir seluruh semesta ini. Maka nikmat yang kita dapat pada hari ini tuan-tuan adalah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni Allah Taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah SWT, alhamdulillah. InsyaAllah tuan, sekarang ni kita berada dalam musim pilihan raya. Jadi dalam tempoh waktu yang sikit ni tuan-tuan, nak mohon izin tuan-tuan untuk sama-sama kita fahami untuk diri saya dan kita semua, apakah kewajipan kita yang pertama tuan-tuan bila kita cerita tentang pilihan raya. Tuan-tuan, dalam keadaan kita ikut undang-undang yang telah pun dicipta oleh manusia dalam sistem demokrasi ini, maka setiap 5 tahun sekali kita akan diberi ruang untuk memilih pemimpin di kalangan kita. Jadi tuan, bila cerita bab mengundi tuan, perkara pertama sekali yang perlu kita faham, hukum mengundi itu adalah wajib. Wajib tuan-tuan, mesti turun, mesti pi undi, mesti pi pangkah. Tak boleh sabotaj, tak boleh rosakkan, tak boleh nak boikot. Sebab segala apa yang kita buat ni tuan-tuan, semuanya akan disaksikan semula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu penyaksian. Yang kata wajib ni macam mana tuan-tuan? Sebagaimana wajibnya kita menunaikan solat fardu. Bila kita buat, Allah Taala akan Allah bagi kita pahala, Allah bagi kita kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tinggalkan, kita akan menerima kutukan, kita akan menerima neraka sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah juga dengan wajibnya kita kena ambil mengundi ni. Itu yang pertama. Jadi kok-kok duk terfikir malas nak pi, malas nak boikot calon yang kita mau tak naik ke apa ke tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat benda tu. Tapi bila tuan-tuan dah faham hukum dia, tuan-tuan masih buat, bermakna kita menerhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuan-tuan, bila nak pi pangkah pula, siapa kita nak pangkah tuan-tuan? Kita semua tahu. Masing-masing ada pilihan. Bukanlah kata saya nak cakap ni, saya nak mak tuan-tuan, untuk kawasan tuan-tuan pangkah dia ni. Untuk ni pangkah ni tak.
Yang tu bukan hak saya. Cuma saya nak abang tuan-tuan, siapa yang kita nak pangkah itu, mestilah kita pilih dari kalangan mereka yang mampu menaikkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mampu memartabatkan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mampu untuk meneruskan sinar Islam di atas muka bumi, negeri dan negara kita ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan lebih arif siapa-siapa yang tuan-tuan nak pangkah. Jangan kita pangkah mengikut nafsu. Jangan kita pangkah ikut orang. Oh, dia ni kata banyak orang kata nak pangkah A, saya pun nak buh A. Tuan-tuan, Nabi SAW tuan-tuan dalam bab politik ni mudah je. Nabi tak bawa apa-apa manifesto yang besar. Kan? Bawa pun buat apa kalau orang kata manifesto bukan kitab suci. Kan? Nabi tak bawa benda tu semua tuan-tuan. Cuma ringkasnya, simpelnya, manifesto yang dibawa oleh Nabi SAW apa dia? La ilaha illallah. Yang itulah satu manifesto Nabi yang berjaya menyatukan hati-hati kita sebagai hamba yang beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pilih siapa-siapa, tak ada kroni, tak ada tu, tak ada ni tuan-tuan. Sebab tugas Nabi SAW adalah untuk menyampaikan ajaran Allah supaya seramai-ramai hamba makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. 2023 kita dapat saksikan bagaimana Islam berada dalam tahap yang paling lemah tuan-tuan. Bukan kata di sini, di seluruh dunia. Yang Nabi sebut kata akhir zaman musuh akan rumun Islam ni akan buat macam-macam kat Islam, macam mana orang rumun makan. Umat Islam ramai tapi tak boleh nak buat apa. Depa orang tak takut, musuh tak takut dengan depa. Bahkan nyawa umat Islam tu sehingga akan macam tak ada harga tuan-tuan. Depa boleh bunuh, depa boleh buat ikut suka apa saja yang depa mau. Seluruh dunia bermusuh dengan Islam tuan-tuan. Maka kalau hari ini kita diberi ruang, siapa lagi yang nak membangunkan Islam kalau bukan kita? Kalau bukan melalui jihad kita untuk memangkah di atas kertas undi nanti. Saya cakap dari perspektif agama. Tuan-tuan tolong jangan salah anggap, jangan fikir apa. Sebab nak cakap ni berkenaan agama. Tuan-tuan, setiap apa yang kita buat semuanya akan dihisab. Semuanya akan diulang tayang oleh Allah. Akan disoal. Saya nak pangkah A, pastikan apa yang saya pangkah tu saya mampu jawab di hadapan Allah bila Allah tanya sekian-sekian hari, sekian-sekian tahun, pasal apa hang pangkah sekian-sekian orang untuk dilantik sebagai pemimpin. Sediakan jawapan tuan-tuan. Tak ada masalah tuan-tuan nak pangkah siapa pun. Tapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, wajib untuk kita meletakkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Dan kita takut dengan silap pangkah yang akan menerima kesan tu. Nak kata kita ni pun alhamdulillah lah, kita pun dah jauh dah tuan-tuan duk tunggu nak mati lah. Takut yang menerima kesan ni siapa? Anak kita, cucu kita, zuriat keturunan kita terkemudian. Maka laksanakan tanggungjawab sebaiknya. Istiqarah, minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Pohon hidayah daripada Allah. Walaupun kita kata lah satu undi ya, kalau saya tak pangkah pun bukannya nak menang pun, bukannya nak kalah pun. Dia bukan masalah satu undi ke apa ke, dia bukan masalah menang kalah. Benda tu semua berada di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tengok sejauh mana kita berjihad untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu dia. Keadaan ni genting tu kan, genting. Kalau benda tu datang daripada kesilapan kita, maka persiapkan diri kita untuk menjawab segala pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak menakutkan, ini adalah fakta. Ini adalah satu kebenaran yang pasti akan berlaku ke atas kita. Oh, makna kata kalau benda-benda lain kita buat dia Allah tak tanya ke? Tak, semua benda Allah tanya. Cuma keadaan sekarang ni tuan-tuan, keadaan kita nak menangkan Islam. Kalau kita tak menangkan Islam, siapa lagi tuan-tuan? Dan alhamdulillah kita berada di zon yang mana kita nak pangkah ni dia ada 2-3 calon. Semua orang Islam sama akidah dengan kita. Kena kita duduk pulau-pulau tuan, pening kepala, tak payah pulau lah, duduk batu kawan sudah. Semua non-Muslim. Pergi pulau-pulau, semua Cina. Nak pangkah siapa? Allah, lagi sikit kepala. Dah kata tak pangkah, tak boleh. Nak pangkah pun semua bukan yang binti.
Jadi bila kita diberi ruang duduk dalam keadaan yang selesa macam ni tuan-tuan, laksanakan tanggungjawab kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan pelihara negeri dan juga negara kita tuan-tuan. Allah Ta'ala akan memberikan ruang untuk kita terus beribadat dengan selesa, bertambah keimanan kita, bertambah taufik dan hidayah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan laksanakan tanggungjawab kita sebaiknya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kabair. Kita masih lagi berada pada dosa yang ke-14 di bawah tajuk berjudi. Pertemuan yang terakhir kita berhenti pada muka surat yang ke-90, bawah hadis yang pertama tu tuan-tuan. Jadi kita dah tengok dah pertemuan yang akhir tu berkenaan sebuah sedikit mengenai pengenalan judi. Permainan yang melibatkan wang ataupun benda yang berharga sebagai pertaruhan yang mana hukumnya adalah haram. Sebab dia bersifat zalim, dia sifat menindas. Kita tak tahu bila berjudi ni 50-50. Boleh jadi menang, boleh jadi kalah. Jadi kita dengan keadaan berjudi ni tuan-tuan, kita mengharapkan mudah-mudahan nasib kita baik, kita boleh menang. Tapi disebabkan kejudian jugalah tuan-tuan, berapa ramai rumah tangga yang hancur. Berapa banyak penceraian yang berlaku. Anak-anak terabai. Kan? Isteri tak ambil tahu hal rumah tangga. Suami terus tak nampak kat rumah. Balik mai kira nak ambil harta dalam rumah kan, nak pergi berjudi. Apa-apa saja benda yang melibatkan judi semuanya adalah haram. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan pada pertengahan muka surat yang ke-90 insya-Allah. Menurut Sahih Bukhari yang disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang berkata kepada saudaranya, marilah kita bertaruh, yakni berjudi, maka hendaklah dia bersedekah. Faham tak tuan? Sebagai kafarah, orang yang ajak tak main lagi pun, tak buat pun. Okey, nanti kita nak tengok, oh semalam dah buat undian, lepas ni lagi 2-3 bulan depan akan ada game. Liverpool lawan Real Madrid. Manchester United lawan Barcelona. Tahu juga tuan, bukan tak tahu. Hal-hal am ni pun kena ambil tahu juga. Weh, syok ni. Okey, Real Madrid kan, aku Liverpool, jom kita bet. Sebut macam tu saja tuan-tuan. Terus Nabi SAW suruh sedekah sebagai denda. Sebab dia mengajak sahabat dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak buat lagi pun. Kadang-kadang melawak. Weh, game ni dahsyat no. Jom kita bet bah, tengok siapa menang. Sebut macam tu ya. Terus Nabi SAW minta kita bersedekah. Tak dijelaskan berapa jumlah dia, tapi nak habaq kata, walaupun dalam keadaan melawak, dalam keadaan tak dilakukan lagi perbuatan maksiat tersebut, sudah pun ditetapkan dia punya hukuman. Apatah lagi kalau kita laksanakan, kita lakukan benda tersebut tuan-tuan, bertambahlah laknat Allah Subhanahu Wa Taala, murka marah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tak sempat bertaubat kepada Allah, maka kita akan dihadapkan di hadapan Allah dalam keadaan Allah tak mengaku kita ni hamba dia, serta dihumbankan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak bab judi tu. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Punya larangnya agama kita terhadap permainan yang melibatkan unsur perjudian. Jika hanya sekadar mengajak sahaja tanpa melakukan pertaruhan tersebut, maka wajiblah ia membayar kafarah atau sedekah, apatah lagi bagi orang yang melakukannya. Jadi kita boleh faham bahawa ini adalah antara perkara yang hina yang kalau kita buat, kita takkan dapat kesenangan dunia dan akhirat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita masuk pula pada subtopik khilaf ulama permainan dadu dan catur. Permainan melibatkan dadu dan juga catur. Catur ni chess. Dalam Islam ni tuan, dia ada juga hukum khas melibatkan permainan menggunakan dadu dan chess. Mungkin sebenarnya tak pernah dengar kot noh. Jom kita tengok apa yang ada dalam ini tuan. Apakah perbincangan dia? Para ulama berselisih pendapat berkaitan permainan dadu dan catur yang tidak terdapat pertaruhan. Dadu dan chess yang tidak ada pertaruhan. Maksud dia main ni main biasa-biasa ya. Nak tengok siapa menang, siapa kalah. Tak ada letak duit dan sebagainya. Namun, mereka bersepakat mengatakan haram permainan menggunakan dadu
berikutan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la'iba bin nardashir faka'annama ghamasa yadahu fi lahmi khinziri wa damih, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang bermain menggunakan dadu, seumpama ia mencelup tangannya di dalam darah dan juga daging babi. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi awal-awal bila kita nak tengok bab dadu dengan catur ni tuan-tuan, ulama dia berbeza pendapat. Kalau tak ada pertaruhan berbeza pendapat. Tapi kalau ada pertaruhan, sepakat semua ulama berdasarkan hadis Nabi sebut, siapa yang main menggunakan dadu seperti dia mencelup tangannya ke dalam daging dan darah babi. Dia melakukan kemaksiatan yang begitu hina. Sebab dalam muka bumi, benda yang kita boleh nampak, yang duduk dengan kita sekali, tapi kita hinakan dia, babi. Sampai nak maki pun kita sebut babi. Anak-anak kecil pun pandai sebut tuan ni. Baru setahun lebih, gigi tak tumbuh habis lagi, boleh sebut dah babi. Babi ni binatang yang dalam agama kita, dia termasuk dalam binatang yang diharamkan untuk kita sentuh, makan dan sebagainya. Termasuk dalam kategori mughallazah. Sampaikan kesian tuan-tuan, apa-apa benda pun babi jadi mangsa. Orang tak bagi signal pun yang kena maki bukannya orang tu. Kan? Dia kira apa sikit pun dia kira nak petik dengan babi tuan. Jadi untuk kita penggunaan babi ni adalah merupakan satu istilah yang tak elok. Minta maaf tuan-tuan, bukan saya nak sebut berulang kali, tapi benda ni dah jadi macam satu sebutan biasa ya. Sikit-sikit, sikit-sikit. Takkan nak tukar khinzir kot, tak sedap kot, dia tak pedih. Khinzir tak rasa. Dia kena balik kata asal ke? Sebut tu baru dia terasa kot. Wallahu a'lam. Tapi betapa hinanya orang yang bermain dadu sehinggakan Nabi sebut dalam keadaan tersebut. Nabi mendatangkan antara makhluk yang dihinakan oleh manusia keseluruhannya. Sebagai nak membanding beza betapa buruknya perbuatan mereka bila menggunakan dadu. Serta maksud hadis yang lain, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesiapa yang bermain dadu maka ia telah derhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bermain dadu maka ia telah derhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada larangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi larang, kita taat, bermakna automatik kita taat kepada Allah. Sebab ada ayat Quran, may yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa taat kepada Rasul, automatik dia taat kepada Allah. Bermakna kalau dia memaksiat kepada Rasul, dia engkar kepada Rasul, juga automatik dia engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi clear. Sebahagian besar ulama mengharamkan permainan catur, sama ada yang menggunakan taruhan ataupun tidak. Permainan yang menggunakan taruhan itu adalah terang-terangan menzahirkan ianya judi dan hukumnya haram. Namun ada riwayat Imam Syafi'i, permainan catur dibolehkan sekiranya tidak sampai melalaikan dari melakukan kewajipan serta mengganggu ibadat solat pada waktunya. Okey tuan-tuan, kebanyakan ulama mereka berkeras pada hukum catur ni. Mereka kata tak boleh main. Tapi ada juga sebahagian ulama dia meringankan sikit. Boleh main dengan syarat tak mengganggu waktu ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk pengetahuan kita, setiap perkara yang harus tapi kalau kita lakukan sehingga kita dilalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ianya jatuh hukum haram. Contoh main takraw petang-petang. Lani maghrib awal, kita sampai pada tempat kerja 6 lebih. Tera nak bersiap-siap, nak keluar lah apa semua, sampai kot 6.30. 6.30, 6.50 nak berhenti apa, 20 minit, peluh pun tak ada keluar lagi. Sampai azan berkumandang, duk main lagi. Tak apalah, kita main lasat sikit lagi ya, tak habis game lagi ni. Badan pun tak panas betul lagi, kita main sikit lagi. Ketika itu, hukum permainan tersebut jatuh haram. Dia jatuh haram. Walaupun asalnya minta keluar tak ada masalah, harus.
Tapi kalau main pakai seluar pendek, buka aurat, hukum dia tetap juga haram. Kira dia ikut law yang memang ada dalam Islam, tak ada masalah. Jadi orang tanya tuan-tuan, kadang-kadang ni kita kena ni juga tuan-tuan. Awak Islam ni susah sangat pakai seluar pendek tak boleh. Nak main macam tu, kalau kata dah azan pun nak Nabi sembahyang lu, kalau main juga haram. Nak makan babi haram, yang tu semua haram. Pasal apa? Orang lah ni tuan-tuan, di akhir-akhir zaman ni, orang semakin seronok dengan sains. Sains ni antara satu fitnah besar juga tuan-tuan. Sebab sains ni, dia banyak mendatangkan satu kajian dan kesimpulan menggunakan akal. Yang mana hari ni, orang lebih seronok dengan sains daripada nak follow agama. Contoh dalam bab daging babi, orang tanya, pasal apa babi tak boleh makan lah? Oh, kita pun cari sebab. Pasal apa? Pasal apa orang babi tak boleh makan? Kalau tuan-tuan lah orang tanya, nak tanya ni awak babi tak boleh makan lah. Kita nak kata apa? Oh, babi banyak bakteria. Sebab banyak orang duk tunjuk kita pun tengok itu ada cacing-cacing tu lah, kita rebus lah apa semua, kita buat macam-macam pun bakteria tu tak mati. Jadi kalau kita makan masuk dalam badan kita, dia jadi tak elok, boleh bawa penyakit. Okey, kalaulah saya boleh bawa penyelesaian, ada cara untuk matikan bakteria tersebut, ada cara masak, cara kita nak sediakan, bila dia benda tu dah siap, bakteria tak ada, babi ni bersih, jadi macam daging lembu, daging ayam biasa kita boleh makan. Waktu tu kita nak makan tak? Tak ada bakteria, tak ada masalah. Pasal apa kita tak nak makan? Tadi hampa kata ada kotor, ada cacing, ada bakteria. Lah kami dah buang semua. Pasal apa hampa tak nak makan? Dia jawapan dia simple lah tuan-tuan. Jawapan dia apa? Bila Allah kata benda tu tak boleh, maka saya sebagai hamba Allah ikut. Settle. Simple je jawapan dia. Takkan nak main bola pakai seluar pendek tak boleh? Tak boleh sebab Nabi larang. Nah, yang tu je. Sebab benda tu melibatkan keimanan. Melibatkan hati. Bila benda iman, benda percaya, dia libatkan hati. Macam ni juga bila kita nak tengok bab catur ni. Kita akan jumpa banyak ulama yang memberatkan bahawa catur itu adalah haram. Takkan nak main chess pun tak boleh. Dia suka ambil benda kecil-kecil ni tuan-tuan. Dia tak ambil benda besar pun. Dia ambil kecil-kecil ni. Amboi Islam sampai kita nak duk main chess pun tak boleh. Nak lempak dadu dan mulak pun tak boleh. Dia bukan masalah boleh tak boleh sebenarnya tuan-tuan. Dia masalah kita nak terima ke tak. Bila kita duduk dalam Islam, kita ada sistem dia. Kita ada undang-undang dia. Kita ada ketetapan dia. Kita boleh ikut sistem, ikut hukum, ikut undang-undang dia. Maka Allah akan sediakan balasan yang baik untuk kita. Balasan yang baik adalah untuk orang yang boleh patuh. Lawan nafsu dia. Tolak kemahuan dia. Semata-mata taat kepada perintah Tuhan dia. Fair tak masuk syurga macam tu? Adil tak tuan-tuan? Adil. Sebab dalam syurga tuan-tuan, apa benda yang dulu semua tak boleh buat, semua boleh buat. Nak buat apa, buatlah. Tak ada halangan, tak ada larangan dah. Jadi kalau orang nak main tanya kat kita banyak-banyak, kita jawab simple lah. Tak perlu nak fikir, siapa macam mana orang nak jawab. Mesti orang nak bukti, siapa tak boleh lah. Tak payah cari bukti. Kita bukan saintis. Kan? Tuan-tuan saintis kata tak apalah tuan-tuan boleh jawab atas pengetahuan tuan-tuan. Jenis dengan duk pergi torai kata. Jenis duk pergi nelayan, tiba-tiba tanya pasal daging babi, nak jawab datang apa? Tanya pasal arak, nak cerita apa? Tak tahu. Maka jawab, ini adalah arahan Allah. Dan saya sebagai hamba yang beriman kepada Allah, saya ikut. Full stop. Dia pun takkan nak tanya lagi dah. Takkan pasal tu je. Kalau dia tanya juga, ya pasal tu. Saya pegang hak tu cukup dah. Saya tak perlu fikir, tak perlu kaji. Tuhan saya kata haram, saya pegang dia haram. Jawapan ni juga tuan-tuan adalah satu jawapan yang boleh mentetapkan hati kita untuk terus bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang bila kita duk fikir ni, setan dia akan mai. Kita bila mula fikir, mula bersyak wasangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setan akan masuk. Setan ni dia tunggu ruang lah. Dia tengok kita slack sikit, kita ralik sikit, kita mula ada ragu-ragu sikit, dia akan masuk. Dia kira cari jalan nak jauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada beberapa tempat bila saya selesai bab ni tuan-tuan, mereka mai tanya, takkan catur pun tak boleh Ustaz?
Dia bukan kata tak boleh tulis, bila habis kita akan jumpa. Boleh, sebab ada pendapat yang boleh. Tapi boleh bersyarat. Jangan lalai daripada mengingati Allah. Kalau tengah main tu, dah nak masuk waktu semayang, berhenti dulu pergi semayang. Sekejap lagi main sambung balik. Takkan nak berhenti sekejap lagi dah pergi semayang, main mana dah semangat dah nak main, tak syok dah. Ni kita tengah duk main idea ni. Alah, apa salah berhenti benda tu menghadap Tuhan? Mana lebih penting? Orang hari ni pun jahat juga. Kita dah bang dah benda tu, dia duk cari jalan nak kilas juga. Tu tanda iman lah. Kira kita boleh tengok betul-betul yang orang kata tepuk dada tanya iman, time-time ni ya tuan. Tambahlah maghrib awal tuan. Bila kita duk pergi kuliah apa, orang kata dah ni maghrib jemaah pakat kurang sikit. Mungkin sebab maghrib awal orang pun sampai lambat dan sebagainya. Penang ialah kalau kerja kat pulau nak main benda seberang memang sakit jiwa. Naik motor gagah ni. Naik kereta memang besar lah. Tadi ada insiden kat Sungai Dua. Kira saya keluar pada seberang je tuan-tuan. Atas flyover tu kereta berhenti, tak bergerak. Tak tahulah sampai ke mana. Sampai jambatan buat pasal jam dia. Kan? Jadi sampai-sampai rumah dah azan. Allah baru sampai tak larat lah. Tu ujian tuan-tuan. Sepatutnya bila kita dah tahu maghrib awal, tang mana kita nak pergi dulu tuan-tuan? Masuk masjid terus. Mayang dulu. Habis mayang baru balik rumah. Tapi kita pilih untuk balik rumah. Dah sampai rumah, dah boleh duduk atas kursi, duduk atas sofa ni tuan-tuan. Dengar azan nak bangkit ke? Ahli syurga je yang akan bangkit. Tok-tok wali yang akan bangun tuan ni. Jenis orang macam kita, iman sat naik sat turun ni tuan. Oh, dia pick up kali-kali. Setan pula main tekan kat atas. Sebab tu dalam bab-bab melibatkan hukum hakam, kita tak perlu cari perbincangan yang jauh. Tak perlu cari bukti-bukti, tak payah tuan-tuan. Cukup sami'na wa ata'na. Quran pun sebut betul. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Yang tu je. Kita dengar pun kita jadi lega. Sebab apa? Kita ikut apa yang agama kita suruh. Baik, kita masuk balik tuan-tuan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya berkaitan permainan catur sama ada haram ataupun harus. Maka beliau menjawab, sebahagian besar ulama menyatakan ianya haram. Beliau pernah ditanya juga sama ada permainan catur dibolehkan atau tidak. Beliau menjawab, sekiranya permainan tersebut menyebabkan berlaku kelalaian menunaikan solat pada waktunya atau berlaku pertaruhan dalam permainan, maka hukumnya haram. Sekiranya tidak, hukumnya makruh sahaja. Begitu juga pendapat Imam Syafi'i. Manakala pendapat yang lain tetap mengatakan haram. Jadi dalam perbincangan kita tengok ni tuan-tuan, antara mazhab yang meringankan hukuman main catur dia adalah mazhab Syafi'i. Imam Nawawi siapa dia tuan-tuan? Imam Nawawi adalah ulama daripada mazhab Syafi'i. Dia banyak membahaskan kitab-kitab fiqh mengikut mazhab Syafi'i. Jadi dia mengatakan hukum paling ringan pada catur adalah makruh. Dia tak sebut harus. Main takraw harus. Tapi main tang catur dia sebut hukum dia makruh. Kalau kita nak faham apakah definisi makruh, secara ringkas dia, buat tak apa, tinggal dapat pahala. Dia berlawanan dengan sunat. Sunat buat dapat pahala, tinggal tak ada apa. Makruh ni kalau tinggal dapat pahala. Lainlah kita ni memang terlibat dengan catur. Kita ni jurulatih catur ke, ataupun pekerjaan kita main chess. Hari-hari pergi kerja main chess. Contohlah, ada kerja betul kan. Dia chess ni kira hobi ya, isi masa lapang ya, kan. Banyak lagi kalau setakat nak tolak chess satu ni tuan, banyak lagi mainan boleh main. Allah berlambak-lambak kot tak ada nak main kot kata. Kalau kata nak ambil semua mainan yang ada. Kadang-kadang orang guna juga chess ni sebagai satu permainan yang melibatkan mencerdaskan akal anak-anak kecil. Betul? Betul, sebab dia ajak berfikir kan, orang nak gerak tu, gerak ni. Tapi ada sebab tuan-tuan. Pasal chess ni diletakkan sebagai hukum dia makruh. Ada sebab. Pertama tuan-tuan, yang disebut dengan chess, nardashir ni, dia bukanlah asal daripada permainan orang Islam. Dia dibawa daripada Parsi. Dia dicipta permainan ini oleh seorang yang bernama Ibnu Nardi. Sebab tu dia sebut dengan nama nardashir. Kalau tak silap saya pernah tengok asal-usul dia, antara asal-usul yang diceritakan dalam kitab-kitab.
Jadi permainan ni dia melibatkan latihan ketenteraan. Dia adalah tambah pula zaman sekarang ni tuan-tuan, chess ni dia lebih merujuk kepada Nasrani ataupun Kristianisasi. Dia ada king, dia ada queen, dia ada knight, dia ada tu, dia ada ni lah apa semua. Saya tak pandai main chess tuan. Bukan kata sebab dandan ustaz pun tak pandai. Tak, memang dah maji tera. Dah maji kena tuan-tuan rasa champion, jom kita fight. Tapi bak chess memang saya surrender siap-siap. Saya tak kerti. Saat tengok lagi, hak ni boleh jalan satu step, hak ni kena jalan serong, hak ni kena jalan L, hak ni jalan penin lah. Nak jalan kot mana kita pun tak kerti. Tapi orang yang terror minces ni kena duk tengok macam kalik juga. Dia ada step-step dia, kena berjalan berapa step lagi, pak tambah pertandingan. Hari hang tekan put dia ni pak duk tekan datang puas pun tak tahu jam ke apa ke. Dia ada timing-timing dia apa semua. Kalau dalam keadaan selagi mana permainan tu tak melalaikan kita dengan Allah, faddal. Boleh main sebab dia tak capai hukum haram. Kita boleh pegang benda tu. Hari ni kita dah nampak. Tapi meninggalkan benda yang makruh disukai oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah kalau kita nak tinggal terus. Banyak lagi permainan yang boleh mengasah minda kecerdikan, kecergasan otak anak-anak kita, banyak lagi tuan. Bukan chess mata-mata, banyak lagi. Maka pilihan tu berada di atas kita. So kita dah tengok dah ulama Syafi'i kata apa, Imam Syafi'i pun sebut apa. Atas kita. Sama ada kita nak teruskan ataupun kita nak stop setakat sini. No chess. Nak main benda lain. Wallahu a'lam. Baik. Sebahagian besar ulama mengharamkan permainan catur berikutan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Maksudnya, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak sembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah dan yang mati tercekik dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya dan yang disembelih atas nama berhala, dan diharamkan juga kamu menenun nasib dengan undi batang-batang anak panah. Suratul Maidah ayat 3. Sufyan bin Waqi' bin Jarrah menyebutkan bahawa pada perkataan azlam, yakni dalam perkataan kita menenun nasib itu, azlam adalah catur. Salah satu definisi azlam. Jadi dalam ayat ni semua Allah sebut benda-benda yang diharamkan. Perkataan awal ayat tu, hurrimat, diharamkan kepada kamu sekian sampailah azlam. Semua tu adalah benda yang diharamkan. Maka ulama mentafsirkan ayat tersebut, dia bukan saja datang daripada Nabi SAW, catur juga adalah benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih kalau kita masih nak berpegang dengan makruh, ada masalah tak? Tak ada masalah. Kita masih boleh berpegang. Sebab dia ada perbincangan yang luas. Kita dah tengok dah. Kalau nak main juga, main. Tak ada masalah. Kalau elakkan, benda tu adalah terlebih baik. Baik. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, catur adalah permainan yang dimain oleh orang-orang ajam, yakni bukan berbangsa Arab. Macam saya sebut tadi, dia berasal daripada Parsi. Dia bukan berasal daripada Islam. Dan dia punya karakter juga semua melibatkan ahli-ahli peperangan daripada orang-orang Parsi. Jadi bolehlah kalau nak main. Saya tak tahu, tak keras sangat kot saya cakap tuan-tuan. Tapi yang terbaiknya tinggallah. Kalau boleh tinggal, tinggal. Sebab benda tu tak merugikan kita pun. Baik. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berjalan, beliau terlihat orang yang sedang leka bermain catur. Lalu Sayyidina Ali berkata, patung-patung apakah yang sedang kalian pertaruhkan ini?
Sesungguhnya lebih baik kamu memegang bara api sehingga ia padam daripada kamu menyentuh benda ini. Lalu beliau, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata lagi, demi Allah, bukan kerana benda ini kamu diciptakan. Ada orang duk bincang Sayyidina Ali lalu tuan. Nampak duk tolak dengan keadaan ikut dia punya peraturan undang-undang dia lah. Sayyidina Ali tanya, hampa duk tolak patung apa ni? Hampa duk tolak berhala apa ni? Sedangkan Nabi SAW ketika mana datangnya Islam pada peristiwa Fathu Mekah, kota Mekah telah pun disucikan daripada segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi melibatkan berhala-berhala. Sebab kalau kita tengok sejarah Fathu Mekah ni tuan-tuan, pada hari pembukaan kota Mekah, tak kurang daripada 360 patung berhala disusun sepanjang Kaabah. Semuanya dimusnahkan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Tiba-tiba benda tu dapat. Zainal Ali nampak pula benda tu. Sampai dia apa duk tolak patung-patung apa ni? Benda ni satu benda yang tak ada manfaat. Dan dia kata, daripada hampa duk buat benda ni, lebih baik hampa pegang bara api yang panas tu sampai padam. Lebih baik daripada hampa duk main permainan ni. Dan dia menyatakan secara mutlak, demi Allah, Allah ciptakan kita bukan untuk benda-benda macam ni. Allah ciptakan kita untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Nabi SAW, untuk menyebarkan dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala, ikut segala perintah dan tinggalkan segala larangan. Itulah tujuan kita diceritakan Allah. Sebab dalam Quran ada disebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun, beribadat, menyembah kepada kami. Inilah tujuan kita. Kita pun faham. Alhamdulillah, tuan-tuan semua faham. Kalau tuan-tuan kata tak faham, tuan-tuan takkan main maghrib jemaah tadi. Tuan-tuan takkan duduk iktikaf dalam sini. Tuan-tuan faham. Tapi jangan disebabkan satu benda kecil, kita meringankan benda tersebut sehingga kefahaman kita tu mula menjadi tak apa nak cantik. Benda ni sebenarnya yang kadang-kadang dia mengganggu iman kita, mengganggu fokus takwa kita. Ada benda dalam Islam Allah tak suka kita ni disusahkan. Allah sebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki ke atas kamu kemudahan dan Allah tak menghendaki ke atas kamu kesusahan. Allah sebut. Tapi kalau benda tu dah nak mudah, janganlah sampai kita terlalu mudahkan. Jangan semua benda kira nak mudah ya. Ada benda kita kena tegas tuan. Walaupun benda tu kita rasa macam teringin lah, sukalah nak buat. Tapi kalau agama kata lebih baik tinggal tuan-tuan. Kerana Allah. Itu juga salah satu bentuk jihad. Nak harap kita punya jihad sekarang ni tu apa jihad kita yang kita bagi ke Allah? Apa jihad yang kita bagi kat Nabi SAW, yang kita bagi kat agama kita? Apa jihad yang kita bagi tuan? Ada kita nak pergi ketuk rumah-rumah orang panggil mes-meyang. Ada kita tengok orang buat maksiat, kita pergi tegur depan-depan tu, ada. Saya sendiri pun tak buat tuan. Jadi bila yang besar-besar punya jihad pun tak boleh nak buat, kecil-kecil punya jihad pun takkanlah tak mampu nak buat. Teruk sangat tuan ni. Tambah melibatkan satu permainan, tak mati tak main ni. Tak sawan kalau tak pegang buah chess tu, tak sawan Kok bahasa mudah lah kot kita nak sebut. Sebab kita duk jumpa ni, sahabat-sahabat Nabi SAW, ulama-ulama semua bercakap dalam keadaan benda ni satu benda yang sangat tak baik. Okey, kita sambung sikit lagi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga berkata, permainan ini adalah manusia yang paling kuat berbohong, merujuk kepada catur. Seseorang yang berkata, aku telah bunuh engkau, sedangkan ia tidak membunuh. Dan seorang lagi berkata, skakmat. Bahasa mudah kita ada sebut apa? Checkmate lah. Kita ada sebut checkmate kan. Seorang lagi berkata checkmate. Bahasa yang digunakan walhal dia tidak mati. Biasalah permainan tuan-tuan. Ada menang ada kalah. Sampai dah king ni kalau dah kena kepung, checkmate. King tak boleh gerak pergi mana dah. King kira kena bunuh. Habis aku dah menang, aku dah bunuh hang dah. Maksud bunuh kita itu adalah kalah. Tapi punya rigidnya sahabat Nabi menerima ajaran pada Nabi, jangan cakap bohong. Hang kata mati, mana ada mati pun. Tu Sayyidina Ali kata, permainan ni mengajak kita berbohong.
Allahu Akbar. Indahnya Islam, tuan-tuan ni. Tak mau benda yang keluar pada mulut kita, melainkan semua benda yang benar-benar sahaja. Tak ada benda, walaupun dalam keadaan melawak, walaupun dalam keadaan kita faham yang kita mati, bukannya orang yang mati, permainan tu dah tamat. Kita faham benda tu. Tapi Islam tak mau. Hang nak cakap, jangan cakap tersirat. Cakap terus-terus. Duk tersirat apa? Okey, dah ni hang dah kalah, aku yang menang. Macam tu tak apa lagi. Mati, checkmate, kalah. Yang tu dia termasuk dalam pembohongan. Antara sebab kenapa catur itu tidak dianggap sebagai permainan yang baik di dalam Islam. Ishaq bin Ruwahih ditanya, adakah kamu mendapati dalam permainan catur adalah tidak baik? Beliau berkata, kesemua yang tidak baik terdapat padanya. Dikatakan pula kepadanya, para ahli sughur, yakni pakar strategi, mengatakan bahawa permainan catur adalah cara untuk berlatih di medan perang. Beliau menjawab, ia adalah berdosa. Muhammad bin Ka'ab al-Khurazi telah ditanya tentang catur. Beliau menjawab, orang yang bermain catur akan dibangunkan bersama orang-orang yang membuat perkara yang batil, yakni perkara yang tidak baik. Kita dah tengok dah, jumpa dalil Quran, ulama telah tafsirkan. Kita jumpa hadis Nabi SAW, kita jumpa qaul sahabat Nabi SAW, dan sekarang ni kita tengok apa pula ulama kata. Dan kebanyakan ulama seperti mana disebut oleh Imam Nawawi tadi, dia kata banyak ulama kata benda ni haram. Sikit sangat ulama yang memakruhkan dia. Walaupun mai pilah apa alasan pun, ni strategi, ni nak asah minda, nak bagi terror, nak bagi cerdik. Buahlah apa alasan pun, tuan-tuan. Kalau benda tu tak baik, hasil dia tetap tak baik. Jadi ikut rumah kita ada chess ke apa, tuan-tuan, pelan-pelan boleh ambil, boleh lego bang. Kan? Tak perlu kot benda tu nak ada. Saat kita akan jumpa lagi, tuan-tuan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ditanya tentang permainan catur. Beliau berkata, permainan catur adalah lebih teruk daripada permainan dadu, dan telah dijelaskan tentang pengharamannya. Kira dadu dengan catur ni, kalau boleh untuk tak main, tinggal terus. Tapi kalau dia guna nak main juga, okey, pastikan syarat-syarat tadi kita follow. Kita tak syirikkan Allah, kita tak lalai kepada mengingati Allah SWT, kita tak bertaruh, okey, jalan. Macam dadu juga. Kadang-kadang di sekolah ni, tuan-tuan, dia ada permainan dadu. Macam dalam pelajaran pendidikan Islam, dia ada dam haji. Dia panggil dam haji ni bukan dam yang kita duk main haji ni. Tak. Tapi dam ni kira balik, saya pergi kat nombor mana, okey, ada soalan kena jawab berkaitan dengan haji, umrah dan sebagainya. Yang tu dalam bentuk permainan melibatkan pendidikan dan pembelajaran. Benda tu tak ada masalah. Sebab kita nak tarik perhatian. Tuan-tuan, kita pun tuan-tuan nak pergi kursus haji umrah, seronok tuan-tuan dengar kursus haji umrah. Allah, tuan, bosan. Bosan, mana ada benda melawak. Haji umrah nak melawak benda apa? Tambah orang kita duduk tengok pula orang buat kursus haji ni, kalau tak 10 pagi lepas lohak. Lepas lohak tu kena baru balik kenduri ke apa, tuan-tuan oi. Balon nasi kenduri betul lepas lohak main duduk dengan kursus haji umrah. Pakai DP umrah dah waktu tu. Sampai terus depan Kaabah. Lena sampai ke habis. Kita yang tua pun, tuan-tuan, bila pergi kursus haji umrah ni, dia kira macam Allah, muak sedia. Anak-anak kat sekolah macam mana kita nak ajak buat haji umrah? Antara cara interaktif yang telah difikirkan, dia buat dam haji. Besar dam tu. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, semua boleh guna. Dia menambahkan pengetahuan dalam bentuk permainan supaya menimbulkan keseronokan. Hak tu lain. Sebab kita tahu waktu dia, waktu yang tak ada mengganggu dengan ibadat. Dan tujuan dia untuk menarik perhatian supaya dapat memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pertaruhan, tak ada apa. Yang tu kita boleh balik pada hukum untuk kita nak teruskan guna. Selain daripada tu, sekadar mengisi masa lapang ke, bosan tak tahu nak buat apa ke, kalau boleh elak, elaklah. Segala dam ulang ke apa ke. Lain zaman ni dam ulang ada lagi, tuan. Saya pun lama dah tak tengok. Ada lagi ya? Ada? Pergi kedai pun tak jumpa. Dulu zaman kecil-kecil tu dia ada gantung kan. Kita pun tengok dam ulang tergedak-gedak. Padahal kat rumah ada 3-4 dah. Nak beli lagi. Seronok. Ni dulu ulang lidi, ni ulang tedung pula. Padahal sama pun. Dia tukar ulang kan, kerana nak beli dah. Kalau boleh elak, kita elakkan benda-benda macam ni. Telah ditanya kepada Imam Malik bin Anas. Siapa dia, tuan-tuan? Imam Malik bin Anas? Dia adalah
pengasas mazhab Maliki. Tok guru kepada Imam Syafi'i. Yang kata mazhab Maliki, ni toke dia. Imam Malik bin Anas. Tentang permainan catur. Maka beliau berkata, catur adalah termasuk dadu. Jadi, apa maksud dia? Dadu hukum dia haram. Maka dia kata catur dengan duduk dalam dadu, dua-dua tu adalah haram. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah menjadi wali dan mengendalikan harta-harta anak yatim di dalam peninggalan, mengendalikan harta-harta anak yatim. Di dalam peninggalan harta bapa anak yatim tersebut, terdapat peninggalan permainan catur dan beliau telah membakarnya. Seandainya permainan tersebut tidak haram, beliau tidak akan membakarnya kerana catur itu adalah harta anak yatim. Oleh kerana permainan catur itu haram, maka dibakarnya. Samalah seperti arak. Apabila terdapat di dalam harta anak yatim, maka wajiblah ditumpahkan arak tersebut. Ini juga merupakan pendapat ulama umat ini, iaitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia ni pernah mengendalikan harta anak yatim. Bapa dah meninggal. Jadi nak beda harta, duk tengok apa yang ada, jumpa papan ces. Sedangkan papan ces tu dah termasuk sebahagian daripada harta pusaka. Oh, hujan lah. Hujan kita boleh drag sikit lagi kot dah. Tuan-tuan bukan boleh balik lagi. Tuan-tuan tak bawa payung kan? Kita terus sikit lagi. Tuan-tuan, harta anak yatim ni tuan-tuan, antara benda yang kita tak boleh buat main tuan-tuan, harta pusaka tak boleh buat main. Harta pusaka mesti diagihkan mengikut ketentuannya tuan-tuan. Telah pun ditetapkan dalam agama kita mengenai pusaka. Sahabat Nabi pula tuan-tuan, Ibnu Abbas ni tuan-tuan, dia diberi gelaran dengan satu gelaran nama dia Habrul Ummah. Apa maksud dia tuan-tuan? Orang yang paling ahli dalam hukum Islam. Takkan dia tak tahu harta anak yatim tak boleh musnah macam tu semata-mata sewenang-wenang, tak boleh. Mesti kena faraid, mesti kena bagi. Ada orang yang akan terima. Tapi tiba-tiba dia ambil papan ces tu dia bakar. Maksud dia apa? Perbuatan tersebut ataupun papan tersebut adalah benda yang haram. Benda haram tak boleh kita nak bahagi dalam pusaka. Tuan-tuan, kalau kita senang-senang hati ambil harta anak yatim tu, Allah sebut kan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang-orang yang makan harta-harta anak yatim secara zalim ni, sesungguhnya dia sedang menelan, memakan neraka api Allah Subhanahu wa taala dalam perut dia. Sebab antara penjamin anak-anak yatim siapa dia? Salah seorang dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi dalam bab anak yatim, Nabi kata siapa-siapa yang bela anak yatim, dia jaga anak yatim, dia bagi apa yang sepatutnya kepada anak yatim tu, sama macam mana dia buat kepada anak-anak dia. Jaga kebajikan, bagi pendidikan, bagi segala nafkah yang diperlukan tuan-tuan. Nabi sebut, dia dengan aku dalam syurga macam ni. Nabi angkat tangan. Maksud dia apa tuan-tuan? Orang yang jaga anak yatim, kedudukan dia. Pertama, dia akan duduk dalam syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi. Sebab apa kata-kata syurga Firdaus? Sebab Nabi kata dia dengan aku macam ni. Dia dengan aku, Nabi duduk syurga Firdaus. Takkan kawan tu duduk syurga paling bawah? Mana kerana macam ni? Hak tu macam tu. Yang kedua, dia akan setiap hari, setiap waktu, setiap ketika, selama-lamanya dapat duduk dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, nak duduk syurga Firdaus, cari anak yatim, jaga belah. Macam mana kita sayang anak kita, sayangi anak yatim. Sebab mereka ni Allah uji dengan kekurangan, benda yang besar, iaitu kasih sayang. Kasih sayang tak boleh beli tuan, dan kasih sayang tak jual. Pergi Pasar Malang, kasih sayang 2 kilo, cari mana? Benda tu dia mai daripada hati nurani. Anak yatim antara orang diuji dengan kekurangan kasih sayang. Apatah lagi anak yatim kecil-kecil tuan, yang baru nak masuk sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, yang waktu tu dia perlukan ayah, ibu untuk nak cerita, nak mengadu, nak buat apa-apa, tapi tak ada. Dan sebab tu Islam sangat rigid, jangan dok makan harta anak yatim tuan. Oh, tu antara benda yang kat dunia lagi Allah dah tunjukkan Allah punya marah dah. Jadi Ibnu Abbas dia duk mengendalikan anak yatim. Takkan dia tak tahu benda tu tak boleh nak musnahkan? Dah lah bukan hak dia. Pusaka pula mana boleh musnahkan? Tapi disebabkan haram.
Maka tindakan Ibnu Abbas menyebabkan ramai ulama mengambil hukum catur adalah haram. Tapi di sana masih ada kelonggaran berdasarkan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i sendiri dan juga menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi untuk kita sekarang ni, tuan-tuan pilihlah tuan-tuan nak pegang yang mana. Saya dah pilih siap dah, saya pegang catur itu adalah haram. Dan anak-anak pun tanya. Tiba-tiba bila kita duduk kat rumah ada dua chest kecil yang ada apa magnet tu kan. Kalau ambil, slow-slow buang, kita habaq kat mereka. Bila mereka tanya, kita terang. Benda ni ada dalam agama. Takkan main catur pun tak boleh. Kita ajak daripada ni, nak ajak. Kalau benda tu, agama kita kata tak boleh, kita ikut je. Jangan tanya. Kalau tanya, dia mula akan jadi persoalan demi persoalan yang akhirnya kita takut. Jawapan terakhir, kita akan mula syak wasangka kat Tuhan. Kita akan mula sangka buruk ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tak mahu. Allah tak pernah sangka buruk kat kita. Kita buat macam-macam maksiat, dosa pun Allah tetap duk bagi kasih sayang dia kat kita. Allah bagi rahmat dia kat kita. Allah bagi nikmat dia kat kita. Tiba-tiba pasal 2-3 benda kecil-kecil, pasal chest, pasal ni, kita nak sangka buruk dengan Allah. Tak payahlah. Banyak lagi benda yang kita boleh buat. Kuatkan iman kita, teguhkan takwa kita. Mudah-mudahan kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, insya-Allah saya berhenti setakat ni dulu. Hujan pun dah nampak reda, kita dah boleh balik dah kot. Insya-Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas, dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ia jadi amalkan, selagi itu kita akan terus diberi pahala jariah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.